Jadi orang yang bekerja dengan orang yang menuntut ilmu, saya lebih akrab dengan talabah. Hati saya tu dengan madrasah, bukan tempat profesional sebenarnya. Bukan, maksud saya bukan tempat kerja, tapi tempat talabah. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kerana syafaat beliau lah kita harapkan di akhirat kelak. Dan teringat pada pagi hari ini bila saya masuk madrasah ni dan lihat video tadi, terlintas pada saya kata-kata Imam Ibn Khaldun di dalam kitab Muqaddimat dia. Dia mengatakan bahawa tariqatut ta'lim indal magharibah, itu cara menuntut ilmu bagi orang Maghribi. Bila dia sebut Maghribi ni, bukan hanya Morocco yang ada Maghribi tempat Ustaz Khairul Anwar belajar dulu. Tapi Maghribi ni berarti mula daripada Libya, separuh dari Libya, Tunisia, Algeria, Maghribi, Mauritania dan Gharbi Sudan. Gharbi Sudan tu Senegal, Mali dan lain-lain. Mereka memiliki tariqatut ta'lim yang berbeza dengan masyariqah. Apakah kehebatan dia bagi menurut Ibn Khaldun? Kerana awal pendidikan bagi seorang pelajar, bila dia keluar dari rumah dia untuk menuntut ilmu, maka dia tidak boleh menuntut ilmu melainkan satu saja, iaitu hifzul Quran. Pertama sekali kunci dia adalah hifzul Quran. Sebab apa menurut Ibn Khaldun, ketika tersebut anak tersebut otak dia seperti, iaitu kalau bahasa Melayu sekarang ni macam bahasa Inggeris dia sponge lah, yang kalau dicelupkan dengan air maka semuanya diserap. Tapi kalau bahasa Imam Ibn Khaldun tu, yang apa saja yang terpapar pada dia, dia akan rekod. Maka Imam Ibn Khaldun kata apa? Jadi inilah kesempatan dia hafal Al-Quran ketika sebelum menjejak kaki dalam ilmu yang lain, hatta ilmu alat sekalipun. Ini kata-kata Ibn Khaldun. So dia hafal Quran, betul-betul hafal dalam masa yang singkat 3 tahun, 4 tahun dah hafal dan mungkin. Setelah itu tariqatut ta'lim di Maghribah, di Maghribi, barulah berpindah daripada kutab untuk hafal Quran, dipindah ke madrasah. Dia panggil madaris. Madaris Atiqah, terutama ketika di Fes, kalau kita tengok Jami' Qarawiyyin, dan di sebelah Jami' Qarawiyyin itu ada banyak madrasah atau pondok-pondok lah. Pondok-pondok yang seperti, kalau yang pernah ke Maghribi tahu ada madrasah Safarin, madrasah Atarin, madrasah Mariniyin, ada madrasah yang di atas tu ada Bu Inaniyah, dan banyak lagi, ada 33 total madrasah di seluruh Fes misalnya. Dan pondok-pondok tersebut adalah tempat mereka belajar ilmu-ilmu, bukan hanya ilmu Islam tapi ulumul hayat dipanggil, iaitu ilmu-ilmu kehidupan. So ada ulumul Islam, al-ulum Islamiyah, ada ulumul hayat. Al-ulum Islamiyah berarti mula dari nahwu, sorof, fiqh, akidah, tasawuf, tafsir, hadis, dan mereka itqan kepada semua ilmu tersebut. Dan juga ulumul hayat. Ulumul hayat seperti mempelajari ilmu tib, ilmu hisab, ilmu falak, ilmu berbagai ilmu-ilmu lain seperti falsafah juga, retorik, perdebatan, ilmu jadal, dan semua perkara itu didaftar dengan terapi oleh kerajaan Morocco hari inilah. Kalau kita tengok di Fihris Makhtutat tu, dia ada detail ilmu-ilmu tersebut dan diajarkan di madrasah-madrasah tersebut. Ketika lulus dari madrasah tersebut, intaqala minal madrasati ila raqabati jami', dia kata. Jadi bila dia habis daripada madrasah, dia pindah kepada belenggu jami'. Kerana apa? Di situlah dia kumpulkan semua pelajar yang lulus daripada madrasah, dikumpul di jami'. Yang mana jami' itu, jadi saya tak nak katalah secara ilmiah dia macam mana, tapi ini secara bacaan ringan saya, jami'ah adalah terjemahan Arab dari university. Tapi orang Arab dulu dah panggil dah jami' itu sebagai university. Sebab apa? Dia jami' yajma'ul ulum wa yajma'u saqafat wa yajma'u talabah. Dia kumpulkan saja, universal lah, universal. Di Jami' Al-Qarawiyyin, di mana pelajar-pelajar tersebut berkumpul, dan di sinilah mereka meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi, iaitu mulalah keluar syahadah tertua. Syahadah doktor tertua di dunia adalah syahadah tib, syahadatut tib Jami' Al-Qarawiyyin, yang dah wujud mungkin 7 atau 800 tahun dahulu.
Salah seorang pengajar ilmu tib di Qarawiyyin adalah Imam Ibn Rushd. Yang terkenal Al-Hafidh. Imam Ibn, atau dipanggil Ibn Rushd filosof. Dan dia ada satu manual, dia syarahkan kitab Imam Ibn Sina di dalam ilmu tib yang baik, Urjuzatut Tib nama dia. Disyarahkan oleh Imam Ibn Khaldun dan manuskrip dia dah ada di serata Morocco lah. Yang mana kitab tersebut dipelajari oleh mereka dan akhirnya menjadi seorang sarjanawan dalam ilmu tib, mendapat syahadat tib. Dan terutamanya ulama-ulama di sana keluar yang memang betul-betul faqih di dalam dua ilmu tadi, iaitu ulumul hayat dan juga al-ulum al-islamiyah. Tapi of course pada waktu itu cerita ulum Islamiyah tu lebih gah daripada ulumul hayat. Kerana apa? Kerana pada waktu itu kita tahu yang menjadi qadi-qadi kenalah yang faqih agama itu siapa lebih. Dan mereka ni yang rule, yang buat lawmakers lah basically, yang buat segala sesuatu. Sedangkan doktor dianggap sebagai ini kerja sambilan, kerja yang tidak priority. Tidak semua orang nak jadi doktor waktu itu. Dan bukannya berduit pada waktu itu. Dan pada hari ini terbalik kot lah. Tapi kita nak bagi kefahaman epistemologi di dalam ilmu itu sendiri, iaitu ilmu sains dalam ilmu ini, kita kena faham pentingnya dua-dua ilmu ini yang kita tidak boleh tinggalkan. Sebab tu saya selalu sebut kepada murid-murid saya di pondok sekalipun, sebenarnya bagus pondok ni kerana kita tak cukup ulama, kita kena cetak ulama. So ada turas, alhamdulillah. Tapi kita tak nak turas ni separuh-separuh je lah, tak nak. Yang okey, dia ngaji pondok, baca kitab salah-salah, tak boleh lah. Patut turas ni dalam bab nahwu, sorof dah kena TikTok, tak boleh ada salah sikit pun. Kalau boleh betul-betul hebat. Kalau sebab apa dia nak jadi doktor, dia tak boleh. Dia nak jadi engineer, dia tak boleh. Dia nak jadi tak boleh. So kalau agama dia kena betul-betul hebat. Kalau tak betul-betul hebat, hanya boleh ceramah satu dua, baca kitab tu salah-salah, itu bukan mencerminkan pondok. Itu bukan mencerminkan terus. Ini bukan mencerminkan pondok yang dah ada di serata dunia seperti Qarawiyyin, Al-Azhar, Zaitunah, Nizamiyah kalau dulu yang ada di Baghdad. Dia kena betul-betul hebat, kena betul-betul maksimum misalnya. So ini saya bagi contoh. Jadi dari sini Imam Ibn Khaldun mengajarkan kepada talabah pada waktu itu apakah prioriti ilmu tersebut. Start dengan Al-Quran. Ya, alhamdulillah saya berbangga pada hari ini, terkejut jugalah. Ada NMP, PNP ini yang dah berhasil. Dan ada Mahat Turas yang baru fauj awal sekarang kita dah ada, yang insyaAllah akan mencetak lebih banyak ulama. Dan yang penting sekali adalah kita pelajar-pelajar yang ada kat sini kena isi satu perkara yang penting, iaitu al-unsur ar-ruhani atau ar-ruhi. Al-unsur ar-ruhi ni mana? Jadi kita kena tahu di manakah posisi adik-adik semua. Betulkan niat kenapa datang masuk madrasah Mahat ni. Apa niatnya? Kalau niat, Ustaz saya nak belajar sini sebab nak main kuda je, itu niat dah tak betul. Memang bagus ada tempat kuda. Sebab datang niat untuk nak main kuda, berarti dah habis main kuda dia lah. Ini contoh dia. Saya datang sini sebab apa? Sebab saya nak jadi engineer misalnya dia. Belajar ni nak pergi belajar engineer. Nanti dia habis berhenti pada engineer. Itu tak boleh. Kerana apa? Kita dalam Islam dah diajarkan dalam kitab Ta'lim Ta'alim, niat tu yang pertama, kita datang sini tidak lain tidak bukan adalah kerana redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling utama. Redha Allah terpecah baginya kepada apa? Pertama, menjalankan kewajipan sebagai seorang muslim kerana utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa qila wa kulli muslimatin. Lepas tu dan juga nanti selain dari itu adalah menjadi seorang yang nafi' fid dini wa dunya wal akhirah. Dalam hal agama, dunia dan akhirat. Maksudnya ilmu yang nafi', seorang yang nafi', tadi abang saya dah syarah sebenarnya, suka saya nak syarah. Tapi saya nak jelaskan mungkin ilmu yang nafi' itu apa? Iaitu menjadi orang yang lebih baik daripada yang sebelum ini. Macam mana orang yang lebih baik dari sebelum ini? Adik-adik semua dah belajar kat sini, jangan lupa. Ini tempat lahirkan ulama, lahirkan profesional, lahirkan adik-adik nanti kalau dah lulus. So jangan sekali-kali lupa tempat yang melahirkan kita. Ini kami, kalau saya dulu di pondok sampai sekarang, memang pondok tu ibarat tempat lahir ni. So saya memang berjasa lah. Jadi rasa kalau kiai saya kata, Aiman tolong ni boleh, Samit Nawar tak nak buat. Sebab apa? Kalau tanpa dia memang saya takkan sampai tempat di sini. Dan begitu juga dengan adik-adik. Maka ketika habis daripada belajar di mana-mana luar negara di universiti nanti,
balik kena berbakti pada ma'had ini sendiri. Bagaimana membakti ma'had ini bukan mesti kena jadi cikgu kat sini, tak semestinya. Mungkin ada yang jadi profesor, ada yang jadi kaya raya, ada jadi bilioner. Jangan lupa, kalau yang ada duit maka sumbangkan duit. Kalau yang ada ilmu, sumbangkan ilmu dia. Kalau yang ada mungkin kepakaran dalam hal tertentu, boleh sumbangkan kepada tempat lahirnya kembali. Saya bagi contoh, saya heran kenapa di England, di Oxford, banyak membuat institusi ataupun sekolah ataupun asrama boleh buat simple je. Macam kerajaan dia kaya sangat ke? Rupanya saya tanya abang saya, dia kata, oh ni alumni sponsor untuk buat bangunan. Dulu taklah nama sponsor, wakaf lah, wakaf. Budaya ni tak wujud di dalam, sekarang ni dah hilang lah di budaya kita, umat Islam dah tak wujud. Alumni ni memang kalau ada alumni, sekolah dah rosak, itu kerajaan punya urusan lah, kena selesai. Semua kerajaan. So alumni buat apa? Oh ini duit saya lah. Kenapa tak boleh? Tak ada share. Ni jangan salah. Kalau teruslah, kalau kami di pondok di Indonesia, pondok saya kalau nak beli tanah, dia akan hantar ke semua alumni. Sumbangan wakaf RM50,000. Dia nak kata wajib, tapi dia tak kata wajib lah. Sebab mana boleh mewajibkan benda yang tak wajib kan? Nanti musuh pula memaksa. Tapi kita murid ni, malulah. Semua orang bayar, takkan kita tak nak bayar. Itulah. Dan kita, ni tempat saya belajar ni. Saya nak hidup. So kita kumpulkan duit, kita buat. RM50,000, RM20. Jadi kita sumbang untuk demi madrasah kita. Ini kita tak ada kat Malaysia ni. Saya contoh UIA, alumni UIA, saya tanya, alumni UIA punya lah banyak, kenapa tak boleh kumpul duit untuk buat santri? Oh susah. Doktor memang susah. Semua orang harap kerajaan. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Kita kena betulkan. Kita dah keluar dari sini, yang dah jadi kaya raya tu bukan hanya nak jawatan dari universiti. Dia kena sumbang sesuatu. Bukan hanya syarahan saja. Kalau dia ada duit, sumbang satu punya bangunan. Okey, kita perlu lab baru. Buat lab baru, letak nama dia. Kita perlu library baru. Buat baru. Okey, saya tak ada banyak, tapi saya ada kitab. Contoh dia Prof Kamal Hassan. Dia tak ada duit lah. So yang dia ada buku dia. So dia wakafkan buku dia buat library Prof Kamal Hassan di UIA. Itu tempat di mana murid-murid dia kalau nak cari reference isi yang murid-murid dia lama, dia boleh check kat situ misalnya dia. Itu adalah satu sumbangan yang kita harapkan. So ini mungkin nasihat saya, inilah cara menjadi seorang yang talib, yang alim wa yuntafa'u bi ilmi, yang dimanfaatkan ilmunya, yang Rasulullah SAW kata orang yang akan masuk neraka paling awal di kalangan muslimin adalah orang yang alim, yang ilmunya tidak bermanfaat. So kalau yang bermanfaat tadi, contoh dia adalah dia dah ada ilmu dan dia buat baik untuk masyarakat dan kepada lainnya. Mungkin situ saja pada cara sharing saya pada pagi hari ini. Kalau ada salah silap mohon maaf. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. InsyaAllah kita harap silaturahim ini tidak terputus. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.